الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang, masih lagi memberikan kita sedikit kesempatan, masih lagi memilih kita. Di saat ketika ini orang ramai yang sedang sibuk balik kampung, ramai yang tengah sibuk nak shopping raya, tapi Allah masih lagi pilih kita untuk meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan, yang mana malam ni berbetulan kita berada pada malam yang ke-27. Tuan-tuan, dia bila masuk malam 27 ni, di sisi para ulama, mereka menekankan lebih daripada malam-malam yang lain, kerana isyarat-isyarat daripada Nabi SAW. Bahkan Lailatul Qadar ini antaranya pada malam 27, kan? Sebab tu tuan-tuan, kalau dekat Mekah malam ni memang akan sangat-sangat ramai. Kalau di Mekah, siapa pernah pergi buat umrah masa musim bulan Ramadan, malam 27 akan sangat-sangat ramai. Dan diberitakan tahun ni ada lebih kurang 3.5 juta orang yang pergi menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Habis 10 malam yang terakhir di sana. Baik, saya ingat lagi waktu duduk di Mesir dulu, tuan-tuan. Kalau malam 27 ni, ada satu masjid, nama dia Masjid Amru bin As. Masjid ni di Kairo, dia pinggir bandar, pinggir Kairo. Masjid ni, tuan-tuan, kalau malam 27 biasanya Syekh Jibril akan jadi imam. Syekh Jibril ni antara qari ataupun imam yang terkenal lah dekat Mesir tu. Kalau dekat Mekah, dekat Mesir tu, dia level-level Imam Sudais di Mekah lah, kan, Syekh Jibril ni. Dia malam 27 dia akan jadi imam di situ. Kalau semayang tarawih malam 27 dekat masjid tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak semayang dalam masjid, tuan-tuan kena datang masjid sebelum zuhur. Daripada zuhur tuan-tuan tak boleh keluar sampai malam. Kalau tuan-tuan datang time azan isyak, pakat semayang atas jalan tol, panjang dia dekat 1 kilometer, tuan-tuan. Mana penuh masjid surau, kan. Tapi itulah di tempat kita ni malam 27 yang penuh jekyll yang penuh jalan tol, yang penuh LPT 2, kan, Karak KL. Jalan tu yang penuh dengan orang. Yalah, mungkinlah mencari Lailatul Qadar dekat atas highway, tak apalah nak buat macam mana, kan. Itu beza lah, tuan-tuan, beza, kan. Baik, tapi ala kulli hal, mudah-mudahan semoga kita pada malam ni ibadah kita, kalau betul malam ni malam Lailatul Qadar, kerana di sana di sisi Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali dia buat orang kata apa, dia buat catatan pengalaman dia. Kalau puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa ataupun Sabtu, maka malam Lailatul Qadar kebiasaannya akan datang pada malam 27. Jadi kita puasa tahun ni mula hari apa itu? Selasa. Jadi kemungkinan besar, ada kemungkinan jatuh pada malam ni, boleh jadi. Tengoklah pagi besok macam mana, baru tahu, kan. Sebab Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, kita mencarinya dengan ibadah, bukan mencarinya dengan benda-benda yang pelik. Ada, tuan-tuan, baru ni saya pergi satu masjid surau tu, saya buat daurah 3 malam, habis baca satu kitab. Habis satu kitab tu, tuan-tuan, ada orang habis, lepas tu nak pergi Morih lah, ada seorang jemaah ni tanya, dia kata, "Ustaz, kita ni cari Lailatul Qadar. Ustaz kata tadi, apa-apa amalan malam tu kita akan dapat 1000 bulan punya pahala, walaupun mungkin kita tak cari Lailatul Qadar." Habis kalau orang tu cari, Ustaz, macam mana dia nak tahu dia dapat Lailatul Qadar? Dia nampak benda-benda pelik ya? Adakah semestinya benda pelik? Tidak. Walaupun ada sebahagian orang yang mendapat perkara-perkara yang ajaib pada malam tersebut, ada.
Tetapi tidak semestinya. Tak semestinya. Walaupun boleh jadi. Disebut dalam satu kisah, ada pada satu malam, pada malam 27 tak silap saya, ada seorang ni di atas laut. Kebetulan malam tu laut bergelora, menyebabkan dia jatuh dalam laut. Tapi dia kata pelik, malam tu laut tu dia rasa tawa. Dia disebut dalam kitab, Imam Ibn Rajab tulis dalam kitab, laut tu rasa tawa malam tu kan. Dan kebetulan malam tu, mengikut orang ramai, malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Itu boleh jadi dapat. Tapi tak semestinya. Ada orang kena nampak pokok tumbang dulu, padahal memang pokok tu tumbang. Dia nampak macam tunduk, Lailatul Qadar dah malam ni kan. Ada tu tunggu air kolah kering kan. Padahal betulan siap kering kan petang tadi. Malam tu dia tak perasan, pukul 3 pagi nak ambil wuduk, tengok kering. Dia kata Lailatul Qadar dah malam ni kan. Tak semestinya, tetapi boleh jadi ada orang dia akan dapat. Baik, ala kulli hal, yang penting ialah amal, beramal. Walaupun kita tak nampak tanda-tanda dah, tapi kalau kita beramal pada malam tersebut, maka mendapat pahala 1000 bulan. Sebab Lailatul Qadar ni tuan-tuan, dia bukan main 5 minit, dia bukan main 10 minit, dia bukan datang sejam tak. Sepanjang malam, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar, maka malam itu semuanya mendapat kebaikan 1000 bulan. Baik, tak apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malam ni tajuk yang diberikan kepada saya iaitu syurga untuk orang yang pemaaf. Betulan kita nak raya kan. Ya, walaupun ialah kita ustaz, kan kita ni hujung Ramadan kena lagi kuat, tak boleh sebut pasal raya. Bukan tak boleh sebut pasal raya, cuma jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Sebab hari raya adalah ibadah. Kena ingat tuan-tuan, hari raya adalah ibadah. Dia adalah satu perayaan yang Allah iktiraf untuk hamba dia. Nabi iktiraf untuk umat dia. Nabi kata ada 2 perayaan, Aidil Fitri dan Aidul Adha. Maka hari raya adalah ibadah. Maka jangan kita hiasi dengan maksiat. Ramai mana orang pada bulan Ramadan dia beribadah sehingga dipilih oleh Allah untuk keluar, diselamatkan daripada api neraka, tetapi pada hari raya yang pertama dia buat balik amalan yang menyebabkan dia dicampak ke dalam api neraka. Ramai mana bulan Ramadan tuan-tuan dia boleh jaga aurat dia, mai 1 Syawal hilang habis aurat dia tuan-tuan. Ramai kan. Ada tu tuan-tuan siap bulan Ramadan dia free hair, bulan Ramadan dia pakai tudung. Ada tak kawan kita macam tu? Ada kan? Dia kata menghormati Ramadan. Tuan-tuan, yang kita kena patuh pada Allah kan. Habis Allah ada bulan Ramadan saja ke? Keluar pada Ramadan tak ada? Ramai mana dia jaga aurat dia pada bulan Ramadan, raya pertama dia tak jaga aurat dia. Ramai mana yang raya pertama dia salam dengan orang yang tak boleh salam, dia tunjuk aurat pada orang yang tak boleh dia tunjuk aurat. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Sebab dia tak nampak hari raya itu adalah ibadah. Sebab tu di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, malam hari raya adalah malam mustajab doa. Lepas tu malam raya kena perbanyakkan baca doa. Malam tu malam yang mulia, malam yang penuh dengan keberkatan pada malam tersebut. Bahkan disebut oleh sebagian para ulama, ada dia tulis dalam kitab. Saya pernah baca petikan tu, cuma saya lupa kitab apa. Ada ulama tulis, dia kata sekiranya, ini untuk orang hak kahwin dah lah, sekiranya pada malam hari raya suami dengan isteri ni dia bersama, bracket ya, bersama tu lah, faham lah. Kau kena explain. Dia bersama, hasil daripada bersama tu ada zuriat, ada hasil, maka anak tu ulama sebut kemungkinan ada kebarangkalian besar untuk jadi orang alim bila dia besar nanti. Sebab apa? Berkatnya malam tersebut. Ya, ustaz kita sibuk malam tu ustaz, kacau dodol, jahit langsir, sangkut langsir, pasang lampu ketupat, buat meriang bulu. Pandai-pandai cuik lah tuan-tuan. Cuma nak sebut malam tu malam berkat, malam tu malam yang elok, malam yang baik. Maka sebab tu hari raya adalah ibadah. Dan salah satu perkara yang biasa kita buat apabila kita masuk ataupun kita datang hari raya ialah kita bermaaf
maafan. Waktu inilah tuan-tuan, satu-satunya waktu orang perempuan dia akan mengaku kesalahan dia. Tidak. Ada hari raya yang pertama selepas solat Aidilfitri, maka waktu ini sahajalah orang perempuan dia akan mengaku dia salah. Waktu lain semua dia betul. Tidak. Ya, betul. Tak saya gua seluruh lah. Ya. Jadi kita akan bermaaf-maafan. Pergi jumpa orang selamat hari raya, maaf zahir batin. Jumpa dengan orang ni, pergi selamat hari raya, kita maaf, minta maaf dengan mak ayah kita, minta maaf dengan adik-beradik kita, minta maaf dengan pasangan kita. Kan? Tuan-tuan, hakikat dia, memaafkan itu dalam Islam adalah pada kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Sehingga memaafkan kesilapan orang merupakan akhlak Nabi yang paling mulia. Disebut dengan akhlaqul azimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kepada kamu ni Muhammad, akhlak yang azim, akhlak yang paling mulia. Apa dia? Akhlak yang paling mulia ialah memaafkan orang yang melakukan kesilapan kepada kita, iaitu kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan, iaitu dengan kita memaafkan. Itu akhlak yang paling tinggi. Lepas tu ulama letak akhlak mulia ni, dia ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi. Paling rendah apa? Paling rendah, serendah-rendah akhlak mulia ialah tidak melakukan perkara-perkara yang memudaratkan orang lain. Tak buat apa-apa yang menyusahkan orang. Itu akhlak mulia paling bawah. Paling tinggi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Termasuk di dalam membalas kejahatan dengan kebaikan ini ialah memaafkan. Maka orang yang memaafkan saudara dia ni tuan-tuan, orang ni Allah bagi syurga. Bukan Allah bagi sikit kecil-kecil anak punya ganjaran, tak ada. Allah bagi syurga terus. Allah bagi syurga, dan dalam masa yang sama Allah ampunkan dosa dia kalau dia memaafkan kesilapan orang pada dia. Allah ampun dosa dia dengan Allah kalau dia ampunkan dosa orang dengan dia. Allah sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada keampunan daripada Tuhan kalian dan syurga yang luasnya antara langit dan bumi, yang disediakan pada orang-orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Nombor satu, orang yang dapat keampunan, orang yang Allah bagi dia syurga, orang yang infak harta waktu dia senang, waktu dia susah. Orang ni Allah bagi dia syurga. Orang yang suka sedekah, orang yang pemurah, tak jadi orang yang kedekut. Ini tuan-tuan, malam ni mungkin malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan sedekah lah. Jadi orang pemurah malam ni, ada tengok surau ada nak apa, ada perlukan bantuan, tolong. Tengok ada kawan-kawan tuan-tuan susah, bantu. Tengok ada orang asnaf, tolong. Ada bantu pada malam ni. Sebab apa? Sedekah pada malam tu kalau kena betul, maka bersamaan dengan kita sedekah selama 84 tahun. Kalau kita hidup 63 tahun, kita hidup mati balik pun tuan-tuan, tak sama dengan satu malam, satu ibadah kita buat pada malam tu. Ya. Satu lagi, kalau ada tuan-tuan, kan, contoh ada zakat yang tuan-tuan nak kena bayar, yang tuan-tuan dah boleh bayar, tuan-tuan kira-kira, tuan-tuan cuba bayar. Nak bayar. Kalau dapat betul malam Lailatul Qadar, tuan-tuan bayar pada malam tu. Tuan-tuan dapat pahala bayar zakat. Bayar zakat dalam bulan Ramadan ni pula tuan-tuan, tak sama dengan bayar zakat bulan lain. Zakat bulan lain dapat satu pahala, tapi main bulan Ramadan digandakan sehingga 70 kali ganda. Sebab apa? Amalan wajib. Dibuat pula pada malam Lailatul Qadar, dapat pula pahala 1000 bulan. Dapat seolah-olah 70 kali ganda bayar zakat selama 1000 bulan. Tu kiraan dia. Ini tuan-tuan kalau ada, kira. Tengok ada orang memerlukan, tolong. Baik, satu. Orang yang dapat syurga, dapat keampunan. Orang yang infak waktu dia susah, waktu dia senang, waktu dia tengah pemurah, ataupun waktu dia sayang harta dia. Kemudian wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan kemarahan. Orang yang tahan marah pun Allah bagi syurga. Sebab apa orang tahan marah Allah bagi syurga?
Sebab marah ni, bila dia menguasai diri kita, dia akan memburukkan orang lain. Betul tak? Sebab marah, orang akan lepas pada orang lain, dia takkan lepas pada diri sendiri. Sebab kalau dia lepas pada diri sendiri, akan menyakitkan, maka dia akan lepas pada orang lain. Sebab tu siapa yang jaga marah, kawal marah, Allah bagi dia syurga. Sebab tu kita tak boleh jadi orang panah baran, tuan-tuan. Tak boleh jadi orang panah baran. Kalau bahasa yang agak kasar, orang panah baran ni jauh pada syurga. Sebab dia selalu marah. Orang jaga marah, orang tu dekat dengan syurga, Allah bagi dia syurga. Sebab apa orang yang kawal marah ni, tuan-tuan, sebab apa orang yang pemarah ni, dia akan jauh daripada kebaikan. Sebab kalau dia buat apa-apa, dia akan rugi. Yang pertama, kalau dia buat keputusan dia akan jadi satu penyesalan. Kalau dia buat sesuatu perbuatan dia akan merosak dan menyakitkan. Perbuatan dia akan merosakkan. Dan kalau dia bercakap sesuatu ucapan dia akan menyakitkan. Ini orang yang pemarah, orang yang tak boleh kontrol dia punya marah dia. Nampak? Lepas tu Nabi sebut orang yang kuat siapa? Ialah orang yang boleh mengawal kemarahan. Wal afina anin nas. Dan orang yang dapat keampunan, dia dapat syurga. Orang yang memaafkan sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan, nak memaafkan ni, dia syurga. Allah bagi syurga. Sebab apa? Sebab bukan senang. Ustaz pakai senang lah. Pakai mulut senang lah Ustaz. Buat tengok, susah. Lagi-lagi kalau apa yang orang buat tu merubah kehidupan kita. Daripada susah jadi kita, daripada kita senang jadi kita susah. Daripada kita lapang, dia buat kita jadi sempit. Daripada kita jadi sihat, jadi sakit sebab dia. Jadi kita nak memaafkan tu bukan senang. Tapi kena ingat, syurga itu mahal. Maka nak dapat syurga, kita kena korbankan yang paling susah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak dia, tanda cinta dia dan iman dia pada Allah. Maka tanda cinta dan iman kita pada Allah, kita mengorbankan rasa sakit kita, rasa pedih kita pada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dan kita memaafkan kesilapan dia. Lepas tu tuan-tuan, disebutlah satu riwayat, diceritakan akhir sekali sebelum saya tutup. Diceritakan dalam satu riwayat, di hari akhirat ada dua orang manusia di hadapan Allah. Seorang yang zalim, seorang yang kena zalim. Lalu yang kena zalim ni, dia minta pada Allah, dia kata, ya Allah, ambil pahala si zalim ni, bagi pada aku. Sebab atas dunia dia sangat zalim, dia buat zalim, dia buat teruk pada aku, ya Allah. Lalu Allah minta pada yang zalim ni, Allah kata, buat main amalan kamu, main sini, nak bagi dekat dia. Lalu dia kata apa? Ya Allah, amalan aku habis dah, ya Allah. Pahala aku habis dah. Banyak sangat aku zalim orang atas dunia dulu, habis pahala aku. Lalu Allah tanya pada yang kena zalim ni, macam mana? Pahala dia habis dah, tak boleh bagi pada kamu. Lalu kata yang kena zalim ni, ya Allah, kalau begitu ambil dosaku, timpakan ke atas dia. Allah. Dah lah pahala kawan ni tak ada lah. Kena ambil pula dosa dia, letak atas kepala kawan ni. Maknanya apa? Neraka lah tempat kawan ni. Tak ada tempat lain dah. Pahala tak ada. Nak kena tanggung dosa orang lain pula. Ini Nabi sebut orang yang muflis kan? Baik. Lalu Allah pun jawab. Allah jawab pada yang kena zalim ni. Allah kata apa? Nak tak aku tawarkan pada kamu sesuatu yang lebih baik daripada tu? Daripada ambil dosa kamu timpa pada atas kepala dia, nak tak aku offer sesuatu yang lebih baik? Lalu yang kena zalim ni dia jawab, apa dia ya Allah yang lebih baik tu? Lalu Allah pun kata apa? Irfa' ra'saka, angkat kepala kamu. Lalu dia pun angkat kepala. Bila dia angkat kepala, dia tengok ada satu istana, satu mahligai yang sangat comel, sangat cantik, sangat indah, yang dia tak pernah tengok sebelum daripada tu. Lalu dia tanya pada Allah, ya Allah, mahligai ni untuk siapa? Istana ni untuk Nabi kamu ke ya Allah? Para syuhada kamu ke ya Allah? Lalu Allah kata tak, bukan. Allah kata mahligai ni untuk orang yang ada modal. Lalu kata hamba Allah ni tadi yang kena zalim ni, dia kata, ya Allah, siapa yang ada modal tersebut? Lalu Allah kata apa? Kamu ada modal tersebut, yang boleh kamu gadai untuk dapat mahligai ni. Lalu yang kena zalim ni tanya, ya Allah, apa yang aku ada ya Allah, yang aku boleh gadaikan untuk aku dapat mahligai ni?
Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Kamu ampunkan kesilapan saudaramu, maafkan dia, kamu dapat mahligai ni. Lalu hamba Allah ni kata, ya Allah, kalau begitu aku ampunkan dia, aku ampunkan dia, wala ubali, aku tak peduli dah apa dia buat dulu, macam dia tak pernah buat dosa dengan aku. Ini konsep maaf. Dia maaf ni tuan-tuan, dia mesti datang sekali dengan redha. Dia tak boleh, ustaz saya maaf dia tapi saya tak boleh lupa. Itu salah. Itu belum kemaafan yang sempurna. Dia memaafkan ni mesti maaf kemudian redha. Redha ni maksudnya apa? Melepaskan ke segala kesakitan tersebut, seolah-olah orang tu tak pernah buat salah pada kita. Itu kaedah memaafkan. Sebenar-benar kemaafan untuk dapat syurga. Sebab apa? Hamba Allah ni kata apa? Ya Allah, wala ubali, aku tak peduli apa dia buat, macam dia tak pernah buat dosa dengan aku. Lalu apa Allah kata? Ni yang mahal ni. Allah kata apa? Kalau begitu, pimpin tangan saudaramu yang zalim ni tadi, pegang tangan dia. Allah kata, dua-dua masuk dalam mahligai ni tadi. Allah, tuan-tuan, nampak tak? Seorang ni patut kawan ni dalam neraka dah, tapi disebabkan rahmatnya sifat pemaaf ni, maka dengan yang masuk neraka ni sepatutnya tadi dua-dua masuk dalam syurga. Kalau yang kena maaf pun masuk syurga, apalagi orang yang memaafkan, lebih-lebih masuk syurga. Sebab tu kalau lepas ni tuan-tuan ada benda yang kita simpan, bergaduh lama dengan adik-beradik kita, mungkin ada perselisihan faham, maafkan walaupun bukan salah kita. Sebab Nabi sebut, kalau ada dua orang yang bersengketa, yang memutuskan silaturahim, siapa minta maaf dulu, Allah bagi dia syurga. Walaupun dia tak bersalah, tapi dia minta maaf dulu, sebab dia nak sambungkan balik silaturahim, dia Allah bagi syurga dulu. Dia Allah bagi syurga dulu. Sebab tu jangan bermusuh, jangan bersengketa. Ada benda patut dimaafkan, kita maafkan. Walaupun mungkin orang tu tak minta maaf, tak apa, maafkan dia. Maafkan dia. Sebab tuan-tuan, ada 4 golongan yang Allah takkan pandang walaupun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni malam Allah pandang hamba dia dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang dengan pandangan keampunan. Tapi ada orang Allah tak pandang dia dengan kasih sayang. 4 golongan. Yang pertama, orang yang melazimi minum arak. Kita dak lah, orang pergi masjid surau dak lah, habis-habis ketum dia minum. Yang kedua, orang yang menderhaka pada orang tua. Orang derhaka pada orang tua, Allah tak pandang dia, walaupun dia semayang pada malam Lailatul Qadar sampai pecah dahi dia, Allah tak pandang. Yang ketiga, orang yang bermusuhan. Orang yang membusuh, orang yang memutuskan silaturahim, ada hubungan yang dia putuskan, maka orang ni Allah takkan pandang dengan pandangan kasih sayang. Dan yang ketiga, keempat, orang yang bertengkar, yang tak bercakap lebih pada 3 hari. Pun orang ni Allah takkan pandang dengan pandangan kasih sayang. Dia kalau ada tuan-tuan hak tengah bergaduh dengan orang rumah, balik baik balik. Takut malam ni malam Lailatul Qadar semayang, Allah tak pandang. Baik balik. Jangan bertengkar lebih pada 3 hari, dia akan membawa kerosakan. Baik, tu nampak tuan. Jadi memaafkan. Jadi kita minta maaf pada hari raya ni, bukan sekadar sebab orang lain minta maaf, sebab memang minta maaf pada hari raya, anda tak. Tetapi di sana memaafkan itu sifatnya adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, saya sekadar tu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Cuma akhirnya tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya minta izin sikit. Tuan-tuan, saya mewakili NGO Al-Azhar Care. Kami lepas pada raya ni, sebelum raya haji dalam bulan 6, InsyaAllah kami akan menghantar seramai 200 orang pelajar untuk menyambung pengajian ke 4 buah negara: Mesir, Jordan, Tunisia, kemudian Turki ataupun Yaman. Turki ataupun Yaman ataupun Morocco. Tu yang nombor 4 tu, antara tu lah. Jadi kami akan hantar lebih kurang 200 orang pelajar, yang ramainya di Mesir dengan Jordan lah. Yang mana 200 orang pelajar ni kami target, kami nak bantu at least, paling-paling tidak seorang kami nak bagi RM1000. Tapi kalau ikut 1000 ni tuan-tuan tak cukup, nak beli tiket kapal terbang pun tak lepas. Tapi setidak-tidaknya kami boleh bantu apa yang perlu. Mana dia boleh tambah apa yang dia perlu tambah daripada 1000 tu. Kalau dapat at least 1000, kalau dapat lebih kami bagi lebih. Cuma pada bulan Ramadan ni kalau ikut, kami nak kena cari 200,000,
Sebenarnya 50 pun tak sampai lagi, tapi tak apalah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak tolong kami, nak bantu kami, ada saya bawa tabung di belakang, tengah-tengah tu. Tuan-tuan boleh letak dalam tu. Dekat situ pun ada nombor telefon saya, tuan-tuan boleh ambil. Mana tahu tuan-tuan nak detail ke, nak tahu siapa pelajar-pelajar yang kita hantar, mana kita nak hantar, dekat mana kita nak bagi dia orang sambung belajar, nanti saya boleh sampaikan, saya boleh bagi detail-detail tu lah. Atau mungkin kalau ada tuan-tuan yang nak bayar zakat, yang mana zakat tuan-tuan tu dalam masa yang sama tuan-tuan nak claim dengan income tax. Tuan-tuan nak claim under zakat income tax tu pun kami boleh uruskan. Maksudnya zakat tuan-tuan tu akan sebahagian yang disampaikan pada pelajar-pelajar ni. Nanti pusat zakat akan keluarkan risik untuk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh claim 100% under income tax. Boleh, tak ada masalah. Under zakat dengan income tax. Tapi kalau itu pun tuan-tuan kena ambil nombor telefon saya lah, sebab dia ada step-step dia. Jadi Wallahualam, saya sekadar tu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.